Okay, hello, Assalamualaikum. Okay, insyaAllah hari ini bab 3 Okay, kita review. Kita imbas balik bab 3. Bab 3 pasal simpanan dan pelaburan kan. Okay, simpanan dan pelaburan. Lepas tu kredit dan hutang. Simpanan dan pelaburan. Lepas tu pasal kredit dan hutang. Kredit dan hutang. Suara saya dengar jelas tak? Ke jauh sangat ke macam mana? Ke okey je? Okey je, okey. Okay, bab 3 simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okay. Jadi yang simpanan tu, okay, simpanan tu ada 3 lah. Simpanan ada 3, pelaburan pun ada 3. Okay. So simpanan, okay, simpanan semasa, simpanan tetap dan simpanan apa satu lagi? Akaun simpanan yang biasa punya lah. Akaun simpanan tetap dengan simpanan semasa. Okay, ini. Jadi awak kena tahu beza ni. Kena tahu beza. Untuk kertas apa ni, objektif lah. Yang bahagian A tu kan dia akan tanyalah yang ni. Beza-beza ni dia akan tanya. Apa ni, akaun simpanan. Pertama, akaun simpanan. Yang ni awak kena ingat ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia basically awak baca dalam buku teks je lah. Lepas tu kita ada akaun simpanan tetap. Untuk ciri-ciri dia memang dia dah dalam buku teks tu memang dah full lah. Okay, lepas tu simpanan semasa. So saya ambil poin penting je lah. Untuk yang simpanan tu, akaun simpanan yang biasa punya. Akaun simpanan yang biasa punya. Individu lah kiranya. Okey, kalau yang akaun simpanan tetap ni, dia ada tempoh. Tempoh matang. Yang ini dia ada tempoh matang. Tempoh matang. Kalau akaun simpanan ni, kita boleh pengeluaran pada bila-bila masa. Pengeluaran pada bila-bila masa. Tidur. Apa lagi poin penting? Okey, tak ada dah kot. Kalau simpanan tetap tu dia ada tempoh matang. Lepas tu dia tak boleh keluar lah kan. Dia ada tempoh matang tu dia tak boleh nak keluarkan duit. Selagi tak sampai tempoh matang. Okey, kalau akaun simpanan ni dia guna untuk perniagaan. Okey, dia guna untuk perniagaan dan ada satu term tu pasal akaun simpanan semasa tu. Dia kena ada apa? Kalau nak keluarkan tu kena pakai cek apa semua. Apa dah nama dia? Ada siapa-siapa ingat? Ada term yang kita perlu ingat bawah tajuk akaun simpanan semasa ni. Dah keluar aku. Allah. Akaun simpanan semasa je. Tak buat notif tu. Ada anak satu aja.
Okey, semasa tempoh apa nama dia? Dia kita kata pengeluaran yang lebih daripada duit tu, simpanan, pengeluaran yang lebih daripada duit. Saya tak ingat term dia apa. Okay. Itulah kataan dia. Cuba cari, cuba tengok balik. Okey. Lepas tu pasal pelaburan. Akaun simpanan ni, okey, akaun simpanan ni dia berkait rapat dengan faedah. Okey, faedah. Faedah tu kita ada dua kan? Ada dua pula. Faedah mudah. Okey, faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah dan faedah compound. Okey, untuk faedah mudah, formula dia I sama dengan PRT. Saya ambil yang simple-simple je, poin-poin penting je tau. Okay, I sama dengan PRT. Okey. I tu faedah lah. I itu adalah faedah. Okey, jadi kalau kita nak tahu bilangan wang selepas suatu tempoh tertentu lah. Bilangan wang, amount wang tu selepas 2 tahun ke kan. Okey, jadi dia mesti kita tambahkan daripada yang awal tu, awal yang kita simpan dan kita tambah dengan faedah. Sebab faedah ni kita faham dari segi faedah tu kan. Faedah tu macam benefit untuk kita. Faedah kan bahasa Inggeris dia benefit kan. Benefit. So dia bagi kat kita lah. Benda tu kita dapat. Jadi apabila kita nak cari jumlah simpanan ataupun saya kata MV lah, boleh MV matured value, boleh lah. MV sama dengan P tambah PRT. P tambah PRT ataupun P tambah I lah. P tambah I. Kan? P tambah PRT ataupun P tambah I, tak apa. I senang. Letak I lah. Satu. Okey, untuk faedah compound, kita dah ada formula MV. Kita dah ada formula untuk nak tahu jumlah wang selepas suatu tempoh tertentu. Jumlah wang selepas suatu tempoh tertentu. Di mana formula dia P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Kan? Tak salah kan? Itu untuk faedah lah. Okey. Dan kalau kita nak tahu interest pula, kan? Kalau kita nak tahu faedah pula, I dia, so awak kena tolak lah pula MV tadi yang kita dah dapat, kita tolak dengan P. P tu prinsipal lah. P tu adalah prinsipal. P tu ialah apa ni? Wang yang kita simpan pada awal. Pada awal. Simpanan awal. Prinsipal tu adalah simpanan awal. Okey. Tu berkait dengan faedah. Okey, lepas tu pasal pelaburan. Pasal pelaburan ada 3 juga. Okey, pelaburannya. Pelaburan saham. Dalam saham. Tengok ni. Okey, yang kedua pelaburan amanah saham. Amanah saham dan saya buat macam ni lah. Ni dia. Kuning. Amanah saham
Saham, amanah saham dengan amanah saham dengan hartanah. Hartanah. Okey. Beza dia saham ni yang kita melabur secara direct lah. Kita belajar secara direct dengan syarikat. Kalau amanah saham ni dari segi definisi dia pun kita dah ada dengan profesional, melabur dengan profesional, melabur dengan orang yang pakar. Dalam saham ni lah profesional. Melabur dengan orang yang profesional dalam saham. Okey, kalau hartanah ni ialah bangunan ke, tanah ke, bangunan tu macam rumah, kedai ataupun tanah lah. Bangunan ataupun tanah. Itu hartanah. Okey. Jadi kepelaburan ni kita kata simpanan dengan pelaburan lah. Okey. Simpanan dan pelaburan ni lidah simpanan. Sekejap. Sorry. Okey, yang ni dia berkait rapat dengan berapa kita labur, berapa keuntungan. Okay? Berapa keuntungan. Keuntungan dekat pelaburan ni, keuntungan dia boleh jadi dari segi dividen ke, kita ada empat dividen. Apa lagi? Dividen, sewa, sewa yang hartanah lah, sewa untuk hartanah. Dividen, keuntungan modal, sewa, 3 je ke macam 4. Keuntungan modal, sewa. Share bonus. Share bonus lah, bonus. Okey, bonus. So kita kena tengok 4 ni. 4 ni. Jadi lepas tu simpanan dan pelaburan ni dia memberi keuntungan kepada kita lah kan. Simpanan dan pelaburan ni dia memberi keuntungan kepada kita dari segi faedah, simpanan faedah kan. Okey, simpanan ni tadilah faedah, dan pelaburan ni yang tadi dividen, keuntungan modal, sewa, bonus ni. So kita boleh cari ROI dekat sini. ROI apa? Return of investment. Pulangan pelaburan. Bahasa Melayunya pulangan pelaburan. ROI, return of investment ataupun pulangan pelaburan. Okey, bersamaan. Okey, formula dia ialah jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal darab 100%. So, kalau ROI positif,
Kan? ROI positif. Maksudnya untung. Kalau ROI negatif, maksudnya rugilah. Kalau biasa kita cari ROI tu selalu dapat positif kan. Manalah tahu buat latihan tiba-tiba ataupun exam ke tiba-tiba dia saja nak trick kita, awak dapat negatif. Awak pun dah blur, betul ke kita buat ni? Betul je walaupun dapat negatif, maksudnya rugilah. Betul je. Itu je lah. Okey, ROI. Ini pasal simpanan dan pelaburan. Okey. Ni apa? Ni. Ini bentuk pulangan lah ni. Bentuk Banan. Simpanan. bentuk pulangan, simpanan dan pelaburan. Okey. Lepas tu pasal kredit kredit kan. Okey, kredit dan hutang. Kredit lah, kad kredit lah. Jadi untuk kredit ni awak kena tahu apa kelebihan, kekurangan, syarat-syarat dia, syarat untuk mohon kredit kad, syarat dia. Okey. Lepas tu cara menguruskan kredit dengan bijaksana. Cara menguruskan kad kredit. Dia diam. Mama kecil jangan kacau. Dulu. Cara menguruskan kad kredit. Okey, jadi 4 ni awak refer buku teks lah untuk ciri-ciri dia, poin-poin dia. Okey, refer buku teks yang ni. Semua dah ada dalam buku teks. Okey, biasanya kelebihan kekurangan tu ya biasa punyalah. Kalau kelebihan kurangan tu awak boleh fikir logik. Untuk cara menguruskan kad kredit pun awak boleh fikir logik juga. Cumanya yang 4 syarat. Yang 4 syarat tu fakta. Yang ini fakta. So kena ingatlah sikit untuk syarat tu, awak kena ingat fakta tu. Okey, yang mana bila kita nak apply kredit tu kita kena umur 21 tahun ke atas. Okey, 21 tahun ke atas. Lepas tu mempunyai penyata gaji. Gaji setahun sekurang-kurangnya 24,000 kalau tak silap saya. Kita juga tengok balik nota. Okey. Apa lagi? Itu kredit. Jadi untuk kredit ni, kad kredit kan? Kad kredit ni pasal apa dah? Penangguhan kad kredit tu. Bila tunggakan kad kredit. Tunggakan Boleh lah. Okey, bolehlah. Tunggakan kad kredit. Kita nak tahu berapa tunggakan kad kredit ya. Tunggakan kad kredit.
So saya bahagikan kepada 3 Saya bagi kepada 3. Okey, yang pertama dia dah bayar. Awak. Okay, dia ada tunggakan. Dia bayar habis. Bayar habis. Okey, bayar penuh. Bayar penuh. Okey, bayar penuh. Bayar penuh dalam masa dia lah. Okey, so kalau dia bayar penuh, awak perlu ingat dia tak ada charge apa-apalah. Tak ada tunggakan lah maksudnya kan. Kalau dia dah bayar penuh. Ini baguslah orang ni. Okey, dia ada tunggakan. Okey, dia ada tunggakan. Dah cepat dia dah bayar habis. Okey, lepas tu kalau dia tak bayar penuh, kita kata dia bayar minimum tau. Bayar minimum. Bayar minimum ni ada syarat dia juga berapa persen. Bayar minimum ni 5%. Kalau ni saya dah bagi nota sebelum ni masa belajar bab ni. Bayar minimum 5% kan? Betul tak? Bayar minimum 5%. Atau RM50. Kalau saya tersilap bagi tahu ya. Dia bayar minimum 5% atau RM50. Jadi yang ni bagi yang dia bayar minimum atau RM50. Yang ini 5% ke RM50 ke, kita pilih mana yang lebih tinggi lah. Pilih yang lebih tinggi. Pilih yang lebih tinggi. Nilai dia. Kalau 5% tu kita dapat 200. 200 dengan 50. 200 lagi banyak kan? So kena bayar minimum 200. Macam tu. Kita pilih mana yang lebih tinggi. Okey. Lepas tu jadi bila dia bayar minimum tu dia ada tunggakan lah kan. Okey, dia ada tunggakan jadinya atas tunggakan tadi okey ada tunggakan. Baki tunggakan. Okey, kita kata baki tunggakan ialah tunggakan tolak bayaran minimum lah kan. Tunggakan tolak bayaran minimum. Okay. Dapat baki tunggakan ni. Okay. Pada baki tu dia akan dikenakan charge. Charge kewangan. Charge kewangan ni sebenarnya sama je dengan formula charge faedah. Faedah yang kita duk kira faedah tu di mana I sama dengan PRT. Sama je sebenarnya. I sama dengan PRT. Di mana T tu mesti dalam unit tahun kan. Unit tahun. Unit tahun. Biasanya soalan dalam hari. 15 hari ke. So tukar kepada tahun. 15 per 365. Okey, charge kewangan. Lepas tu baki tunggakan. Baki tunggakan, charge kewangan. Okey, so baki tunggakan yang akhir lah kan. Baki tunggakan akhir. Baki di penyata lah. Baki di penyata kan. Maksudnya tunggakan, baki tunggakan
Baki tunggakan tambah dengan cas kewangan. Baki tunggakan tambah cas kewangan. Baki tunggakan tambah cas kewangan. Ini dia. Okay. Lepas tu bila satu lagi dia tak bayar langsung. Okay, yang ni tak bayar langsung tau. Dia tak mampu ke, dia terlupa ke, tak tahulah. Tengok pada soalan. Okay, tak bayar langsung. Okay, bila dia tak bayar langsung, baki tunggakan dia adalah samalah kan. Baki tunggakan dia adalah yang sama dengan tunggakan tadi. Faham kan? Okay, tunggakan. Sebab dia tak, baki tunggakan sama dengan ditunggakan dia lah. Saya tak tulis kat situ. Okay. Jadi sama juga, dia akan ada cas kewangan juga. Dia akan ada cas kewangan juga. Okay, sama juga I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. Okay, samalah macam nak kira tadi. Okay, disebabkan dia tak bayar langsung, jadi dia dikira lewat tau. Dia dikira lewat. Sepatutnya contoh 15 hari bulan 10. Okey, 15 hari bulan 10 hari tu dia dah bayar penuh ataupun dia bayar minimum. Itu kan, dia dah bayar penuh ataupun dia bayar minimum. Tapi disebabkan dia tak bayar, so dah masuk bulan baru, kiranya dia dah jadi lewat bayar. Dia dah jadi lewat bayar. So dia akan dikenakan lagi satu cas, iaitu cas lewat. Cas lewat. Yang ni, cas lewat ni sama ada 1% atau RM10. RM10. Yang ni pun sama, kita akan pilih yang lebih tinggi. Pilih yang lebih tinggi. Okey, ni cas lewat ni. Sekejap. Cas lewat RM10. Sekejap saya tukar ayat sikit. Cas lewat RM10. RM10. Atau 1% daripada 1%, 1/100 dan 1% darab dengan tunggakan campur dengan cas kewangan. Itu dia. Buat kat sini. Itu cas lewat. Jadi, okey, bila kita nak tahu baki di penyata, kan? Tak boleh lah, mama kerja dan kacau. Tak muat. Dekat bawah. Sorry. Baki di penyata kiranya tunggakan tadi. Okey, tunggakan dia. Okey, tambahkan dengan cas kewangan
dan tambahkan juga dengan charge lewat ini dia. Okay. Baki di penyata ialah tunggakan tambah charge kewangan tambah charge lewat. Okey, sempat tak? Sempat tak salin? Kalau awak dah salin sebelum ni tak apa je. Kalau ada lagi nota tu, tak perlu nak tulis balik. Sama je. Okey, okey. Oops. Okey, lepas tu apa lagi? Ni pasal tunggakan. Ansuran kan, ansuran. Ansuran. Okey, untuk ansuran tu, dia ada dua. Faedah. Apa faedah? Faedah sama rata, faedah. Tak apa tengok balik dah. Faedah sama rata dengan faedah faedah apa lagi satu nama dia? Faedah atas baki kan, ansuran ni kita bayar ansuran ada interest lah, kereta ke apa ke kan ada interest. Okay, faedah sama rata ataupun faedah atas baki. Faedah atas baki. Yang ni. Okey, untuk sama rata ni senang sajalah. Untuk faedah sama rata ni sama dengan faedah mudah. Sama je dengan faedah mudah. Okay, kita kira faedah ni sama je lah. I sama dengan PRT, sama je. Sama je faedah ni. I sama dengan PRT. Yang bawah ni pun sama juga. I sama dengan PRT juga. Cumanya awak kena faham konsep dia atas baki. Faedah dia atas baki. Faedah dia ni atas baki. Jadi bila kita nak tahu faedah untuk yang kedua ni kan. Bila kita nak tahu faedah dia, kita kena tahu baki dia dulu. Ya, untuk yang ni, cari baki selepas bayaran. Baki tunggakan selepas bayaran. Okay, dia tunggakan berapa? Berapa yang dia kena bayar? Lepas tu dia bayar berapa? Cari baki dia, tolak. Lepas tolak, dapat baki, barulah kita kira faedah. Kira faedah. Di mana? I sama dengan PRT itulah. I sama dengan PRT. Jadi P ni lah, nilai P ni. Nilai P ni baki selepas bayaran. Dia bukan, kalau sama rata P ni nilai awal pelaburan kan, prinsipal kan biasa kita tahu kaedah. Jadi kalau yang sama rata ni kita kata nilai pinjaman lah, nilai awal pinjaman.
pinjaman dia berapa. Pinjaman dia berapa. Tu je. Senang je. Dia ambil pinjaman dia berapa. Tapi kalau ansuran yang atas baki ni, pinjaman dia, okey, kalau dia dah bayar, kena tolak. Lepas tu bulan kedua dia bayar lagi kan. Okey, bulan ketiga nak tahu, kena tolak. Macam tu. Kita kena tolak banyak kali. Okay, tak apa, nanti nak try buat praktis. Okay, basically yang ni, awak boleh cari satu soalan berkaitan faedah sama rata, satu soalan faedah atas baki. Nanti buat nota penuh boleh lah. Tajuk ni banyak sikit lah. Itu faedah sama rata. Itu je lah bayaran ansuran bulanan yang kita kena tahu. Nak fahamkan saja. Okay. Biasa jalan pengiraan tu, okay, first kali cari jumlah pinjaman. Yang kedua, cari jumlah bayaran balik. Pinjaman dia berapa? Berapa yang dia pinjam? Berapa yang dia pinjam? Kiranya, okey, kalau pinjaman ni selalunya harga kereta ke rumah ke kan? Harga tolak dengan wang pendahuluan. Ni wang pendahuluan. So yang itulah selebihnya tu dia akan pinjam dengan bank. Harga tolak wang pendahuluan. Okey, jumlah bayaran balik ni di mana? Okey, jumlah bayaran balik yang jumlah pinjaman tambah dengan faedah. Faedah dia. Faedah ni kena kira lah faedah dia. Sama lah faedah ni. Bila sebut faedah, I sama dengan PRT. Dan kemudian, okay, nak tahu bayaran ansuran bulanan. Nak tahu ansuran bulanan berapa kan. Okay. So yang ni jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik bahagi dengan bilangan bulan. Itu saja. Oh, ada yang saya tak masukkan dalam nota ni yang pasal kos purata tu. Kos purata. Jadi saya tak masukkan dalam nota ni yang pasal kos purata. Purata kos tu. Okey, nanti awak tengoklah yang ni. Kos purata dengan ada bentuk. Oh, bentuk. Ini. Ini. Buat bentuk. Buat rumah. Bukan rumah. Iya. Ini buat cuci. Boleh ke bu? Alamak. oh, sorry. Tahu. Slow sikit mungkin. Dia main kat luar ni. Ni, bawa. Cuma ini. Boleh. Okey. Turun kat bawah. Dia turun kat bawah. Tunduk. Turun nama. Tunduk. 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 Tunduk lagi. Ini mama bawa.
Mama bawa. Mama bawa. Mati je. Main. Papa. Papa. Rasanya tu sajalah pasal kos purata je lah. Okey, dah 9.30 dah pun, nanti lambat pula. Okey, so untuk nombor 1 lah. Okey, nombor 1. Jawapan awak apa? Nombor 1. Kecuali. Simpanan. Senang je kan? Yang ni akaun wadiah lah. Okay, akaun wadiah. Dia kata kecuali kan, semasa simpanan tetap lah. Ni kena ingat. Ini kena ingat je. A. Okay, boleh kan? Okay, yang B. Pulangan bagi amanah saham. Pulangan bagi amanah saham. Rasa-rasa apa dia? Saya buat. Ibu ni. Ibu kuntung. C. Mama, Okay, Mama. Mama tengok ni. Mana ye? C. Betul. 1, 3, 4. Betul 1, 3, 4. Dia yang 2 tu memang out lah. Sewa. Okay. Sewa ni bangunan. Tanah buat sewa. Tanah pun awak tak buat sewa. Jual terus tanah. Adalah. Boleh jadilah sewa tanah. Okey, jadi sewa ni hartanah. Ingat, sewa ni hartanah. Bangunan, tanah buat sewa. Sewa kedai, sewa rumah. Okay, saham kita tak buat sewa. Jadi yang ada nombor 2 ni memang salah terus lah. Kiranya C lah jawapan kita. Terus C tu jawapan kita. Okay, nombor 3. Rasa-rasa jawapannya apa? Tahap risiko tinggi, tahap pulangan tinggi, tahap kecairan sederhana. Risiko tinggi, risiko. Apa dia? Risiko tinggi, tahap pulangan tinggi, tahap kecairan sederhana. Okey, bila kita sebut je risiko tinggi, kan? Bila kita sebut je risiko tinggi, confirm, saham lah jawapan dia. Saham lah jawapan dia. Kalau risiko tinggi tu, tak ada benda lain dah, saham. Sebab saham ni, kita melabur secara direct dengan syarikat tersebut. Apa-apa yang berlaku, syarikat rugi ke, syarikat untung ke, kalau syarikat rugi, kita pun rugi. So sebab itulah dia kata risiko dia tinggi, tahap risiko dia sangat tinggi.
Saham. Okey, saham. Mama, mama. Kalau simpanan, tak kisahlah simpanan semasa ke, simpanan tetap ke, akaun simpanan ke, risiko dia bebas. Sebab kita simpan. Bukannya kita melabur kan, kita simpan. Okey. Jadi dia bebas risiko. Kalau simpanan-simpanan ni bebas risiko. Yang tinggi saham sahaja. Okay. Amanah saham dia sederhana. Sebab kita buat dengan profesional. Kita melabur dengan orang yang pakar. Hartanah risiko dia rendah sebab kalau hartanah ni memang kita dapat untung. Biasanya kalau kita jual rumah ke, jual apa-apa ke, memang kita untung. Lainlah kalau awak jual tu sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah maksudnya rumah tu sepatutnya jual dengan 300,000, apa yang pergi jual sampai 30,000 je. Memang rugi sangat-sangat lah. Kan? Okay, nombor 4. Baca dulu. Apa jawapan dia? Apa dia? Ada bagi jawapan ke? Okey, yang ni jenis pelaburan. Pulangan yang tinggi, risiko rendah. Risiko rendah. Tadi dah bagi tahu juga kan risiko rendah. Yang mana? Hartanah lah, hartanah. Risiko rendah ni memang hartanah aja. Risiko tinggi saham lah. Risiko tinggi saham. Risiko rendah hartanah. Okay, kos purata. Okay, kos purata. Tadi saya tak cover kos purata. Basically harga kos purata ni kita cari kos purata kan. Okay, saya sertakan formula lah untuk kos purata. Okay, kos purata ni sama dengan bilang harga. Jumlah harga bahagi dengan jumlah unit. Jumlah kuantiti dia. Okay. So dekat sini awak kena tahulah jumlah harga dia berapa. Berapa harga dia untuk 3 bulan. Julai, Ogos, September. Okay, setiap bulan ni berapa harga dia. Jumlah harga dia. Kena tambah. Cari Julai dia berapa. Ada 5,000 unit untuk Julai. 5,000 unit. Harga RM1.3. So jadi berapa? Nak buat macam mana? B. 5 B. Okay, tak apa, cuba dulu. Okay. Sarfan dah bagi B. Nuaira pun. Nuaira yang tadi. Okay. Jawapan yang tadi. Okay, lagi.
Semua dapat B dah? Ada yang PM di WhatsApp ke? Saya tak buka WhatsApp. Tak, saya buka ya. Okey, B juga. So tak ada masalah lah, boleh kira kan. Okey, jumlah harga. Jumlah harga Julai ada 5,000 unit. Satu berharga RM1.3. Jadi kalau nak tahu ke semua bulan Julai, awak darab. Dapat berapa? Yang Ogos pun sama. Awak darab dapat berapa? September pun sama. Darab dapat berapa? Darab dapat berapa? Lepas tu jumlah harga, awak tambahkan dia. Tambahkan dia. Tambah yang ni, 3 ni tambah. Okay. Dapat jumlah harga. Okay. Jumlah unit dia pula, inilah jumlah unit ni. Okay, dapat berapa sini tambah. So jumlah harga kat sini, jumlah harga bahagi dengan jumlah unit. Dapatlah jawapannya B. Okay. Kalau tak dapat boleh bagi tahu. Tak dapat bagi tahu. Saya teruskan nombor 6 pasal credit card. Enam. Refer nota tadi. Saja. Ya, ada apa? Jangan tutup, jangan tutup. Tak hidup. Dia tak hidup. Dia bayaran minimum. Yang ni dia bayar minimum. Oh, soalan dia ditanya bayaran minimum je. 5%.
Okay, 5%. Bayaran minimum, just darab je lah ya. Darab je lah. 5%, 5%. Okay, darabkan dengan baki dia 3850. Darab sahaja. Darab terus dapat jawapan yang ni ke? Betul lah tu kan? Terus dapat jawapan yang Mama tengok ni. Ni bentuk lima. Mama tengok ni. Bentuk ni. Datuk. Kita satu. okey, nombor 7. Bukan kelebihan kad kredit. Jangan kacau. Okey, ini pun kelebihan kad kredit. Okey, kelebihan kad kredit ni apa, fikir logik lah ya. Kad kredit tu macam mana. Okey, kad kredit mudah untuk pembelian atas talian. Boleh. Okay, boleh jadi. B, mudah berbelanja melebihi kemampuan. Mudah berbelanja. Betul lah, memanglah mudah berbelanja melebihi kemampuan. Tapi apa ni, dia macam keburukan pula. Memanglah kita nampak perkataan tu mudah berbelanja kan. Tapi dia sebenarnya keburukan lah tu. Melebihi kemampuan. Jadi nanti jadi overspend pula. Kan? So yang ni lah, B lah jawapan dia. Bukan kelebihan beyond ability. Spend beyond ability. Okay, C ni ialah kad kredit. Dia ada ganjaran untuk rebat tunai. Dan B, tempoh bayar balik tanpa faedah. Tempoh bayar balik tanpa faedah. Dia ada kalau kita bayar penuh atau bayar minimum tu, dia ada tempoh bayar balik tanpa faedah tu.
Tapi kalau bayar lewat atau tak bayar langsung tu, dia dikenakan charge lah pula. Okey, hujung B. Masuk pada, ada lagi. Nombor 8. 11 soalan objektif. Banyak kan tajuk ni. Boleh kira? Ini ambil.
Boleh ke kira? Awak guna apa? Faedah mudah ke faedah compound? Dia berkait pasal faedah lah ni. Berkait pasal faedah, simpan wang, lepas tu dia bagi kadar faedah tu kan. Guna faedah mudah ke faedah compound? Dapat kan jawapan dia? Noirah okey ke? Amiran? Nurin? B kan jawapan dia? B kan? Ni P I sama dengan PRT pasal faedah mudahan. Kalau awak tak dapat, awak try test lah. Guna faedah mudah ke, faedah compound ke, try test. Try test. Try guna faedah mudah dulu. Kalau faedah mudah, I sama dengan PRT tu kan. Okey. Ni I. Takutlah korang tak tahu apa. I dia berapa. Kalau P tu kita tahulah kan nilai simpanan awal. Simpanan awal iaitu 16,000 kan. R pula, okey, R 4.2 per 100. Okey, masa N. Okey, dalam tahun. Itu memang dalam tahun punya. Okey, lepas tu I. Okey, I tu tak tahu. Okey, kalau I tu faedah. Kita tahu nilai soalan. Dalam soalan kita tahu dia simpan 16,000 dan kita tahu jumlah simpanan akhir ialah 18,000. 16 ringgit. Jadi kalau kita nak tahu faedah, ambil formula yang MV sama dengan P tambah I tadi. MV sama dengan P tambah I tadi. MV tu jumlah simpanan lah. Jumlah simpanan maksudnya prinsipal tambah dengan I. Kan? Okey. Kiranya kalau kita nak tahu I, MV tolaklah P. MV tolaklah P. Kiranya, okey, 18,000 tu, 18,000 RM16, kita tolak dengan 16,000. MV ni 18,000, kita tolak dengan 16,000. Kita dapat 2,016. Jadi maksudnya jumlah faedah kita tu 2,016 lah. Kena ingat yang tu je. Simpanan akhir tu, jumlah simpanan tu, maksudnya simpanan awal tambah dengan faedah. Jadi kalau nak tahu faedah, tolaklah simpanan akhir tolak simpanan awal. Dapatlah faedah. Jadi sekarang ni, soalan tanya N, bercari nilai N. Gunalah formula ni, cari N. Itu saja.
Kalau nak cepat, okey, masukkan dan terus dalam kalkulator kan. Cepat. Masukkan terus dalam kalkulator. Sekali dengan N tu, darab dengan N. Okay. Jawapannya B. 3. Kalau tak ada silap kira apa, dapatlah jawapan yang betul. Okay, nombor 9. 9. Saya buka saja. Cuba lagi. Okay, nombor 9. C, betul? Ada yang tak dapat jawapan ke? Kalau dah dapat, saya tak bincangkan lah macam mana. Okay. Okay. Kalau tak faham, tanya. Terangkan, minta saya terangkan. Kalau tak tahu, minta terangkan. Okay, 9C, nombor 10. Mak, ni nak dia. Ni nak gambar. Nak gambar. Sebuah bank menawarkan kaedah pada penerima benang dalam akaun simpanan tetap. Jika Yana menyimpan RM25,000 dalam akaun simpanan tetap itu, berapa simpanannya pada akhir tahun keempat jika faedahnya dikompangkan sekali setiap 2 bulan? Oh,
compound. Jadi 8. Nombor 10 ada jawapan? Okey, nombor 10 saya terangkan. Nombor 10, sebuah bank menawarkan kadar faedah 4.3%. Okey, ini faedah. Okey, faedah R lah, R. Okey, R. Jika Yana menyimpan 25,000 dalam akaun simpanan tertua. Dia simpan 25,000. Maksudnya yang ni 25,000 ni adalah P. Okey, P. Simpanan awal, principal. Okey, lepas tu dia tanya, berapakah simpanannya pada akhir tahun keempat? Okey, maksudnya dekat situ tempoh masa dia selama 4 tahun. Okey, 4 tahun. T kat situ. Okey, faedahnya pula dikompaundkan sekali setiap bulan. Faedah compound setiap 2 bulan. Jika faedahnya dikompaundkan sekali setiap bulan. Okey. So kalaulah dia compound 2 bulan. Setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan. Okey, kena faham ayat dia. Bulan Januari, Februari. Okey, Februari dia compound. Februari compound. Okey. Mac, April. April compound. Setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan dia kena compound, kan? Januari, Februari. Okey, Februari kena compound. Okey. Mac, April, April kena compound. Mac, April, Jun, Mac, April, Mei. Mei, Jun, okey, Jun dia kena compound. Setiap 2 bulan. Setiap bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, dia kena compound. So kiranya setahun berapa kali compound? Setahun 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Sampailah 12 bulan. Jadi ada 6 kali compound. 6 kali compound. Jadi formula faedah compound MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey. Jadi P ialah 25,000. 25,000. Okey, darabkan dengan 1 tambah R 4.3% kan? 4.3 per 100. Okey, 4.3 per 100 tu awak cuba tukar dia kepada perpuluhan. Tukar dia kepada perpuluhan. Dia akan jadi nilai 0.043. Kalau awak tak boleh nak kira tempat perpuluhan dia tu, awak cuba je masukkan dalam kalkulator. Masukkan kalkulator je. 4.3 per 100. Masukkan dalam kalkulator.
Tukarkan kepada perpuluhan, tekan SD tu. Ataupun kalau kalkulator MS tu, tekan yang pecahan tu kan, tukar yang nak tukar kepada nombor bercampur apa semua tu. 0.043 dapat yang tu per dengan N. N bilangan kali kena compound dalam setahun, iaitu 6 lah. 6. Okey, tutup kurungan kuasa 6 darab dengan berapa tahun? 4 tahun. Setahun kena compound 6 kali kan. So 4 tahun dia darab dengan 4. Dia darab dengan 4, 6 darab 4. Okey, so yang ni kira sajalah. Kira je lah. 25,000 darab dengan yang ni. Terus masukkan kalkulator full macam ni. Full macam ni. Masukkan dalam kalkulator. Terus dapat jawapan lah ni. Maksudnya faedah compound ni awak kena faham yang N tu lah berapa kali kena compound setahun. Okey, jadi jawapannya awak akan dapat nilai D. Okey, D, dadu. La ilaha illallah. Okey, nombor 11 tau, nombor 11. Buat nombor 11, apa jawapan dia? Kenapa 24? Ada 24 apa ni? Okey. 6 Nuairah perasan ke buka mic tu? Ya Allah.
Nombor 11 ni okey ke? Encik Godik, pinjaman peribadi RMX. Kadar faedah 6.8% setahun. Ansuran bulanan 602 selama 3 tahun. Pinjaman peribadi RMX dari sebuah bank. Pinjaman lah ni, pasal pinjaman. Pasal ansuran lah, pasal ansuran kan. Okay, dia tanya cari nilai X. X tu yang mana X? Oh, pinjaman. Pinjaman ni pasal ansuran bulanan. Okay, cuba awak tengok formula yang saya bagi tadi, dalam langkah-langkah tadi. Ansuran bulanan. Macam mana nak tahu ansuran bulanan tu? Bayaran ansuran bulanan. Bayaran ansuran bulanan tadi. Kita tengok nota balik. Bayaran ansuran bulanan maksudnya jumlah pinjaman kan? Jumlah bayaran balik. Okay, jumlah bayaran balik bagi dengan bilangan bulan. Jumlah bulan. Ini kan? Okay, pasal yang ayat last tu cari nilai X. Okay, so ansuran bulanan dia dah bagi tau. Dia dah bagi. 602. Ni 602. Bilangan bulan, okey. Bilangan bulan 3 tahun. 1 tahun 12 bulan. 3 tahun 3 darab 12 kan? Jadi kat sini awak cari jumlah bayaran balik. Cari jumlah bayaran balik berapa. Okay, jumlah bayaran balik ialah 602 terdarabkan dengan 3 darab 12 36 lah kan. Okay, 36. 602 darab 36. Cuba kira, saya tak ada kalkulator ni. Kalkulator dia tak nak, dia tak hidup. Nak tak nak memang kena beli baru dah ni. Untuk bertahan. Sebab ada waktu dia jadi. Okay, 21,672 jumlah bayaran balik kan. Jumlah bayaran balik sebanyak 21,672. Okey, dan awak tengok balik formula jumlah bayaran balik. Dia mengundur ni. Tengok balik langkah tu. Tengok balik langkah tu. Jumlah bayaran balik. Apa formula dia? Jumlah bayaran balik ialah jumlah pinjaman kan. Okay, jumlah pinjaman tambah dengan faedah kan. Tambah dengan faedah. Jumlah bayaran balik sama dengan jumlah pinjaman tambah dengan faedah. So tak ada masalah lah, boleh je kira. Jumlah bayaran balik. Okay, jumlah bayaran balik 21,000 tu. 21,672. Sama dengan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman ada soalan kan? Pinjaman
Oh, X lah. X. Oh, yang kita nak tahu. X tau. X. Okay, tambah dengan faedah. Faedah I sama dengan PRT. Okay. Faedah I. P jumlah pinjaman juga. P tu jumlah pinjaman. Tak tahu. Tak tahu. R 6.8%. Okay. 6.8%. Nak buat perpuluhan pun boleh. Tahun 3 tahun. Okey, tak ada masalah ni. Boleh je. Okey, X tambah. Yang ni darab. 3 darab 6.8 ni dapat berapa? .4. 20.4 per 100. 0.204x. Betul ke ni? Pelik lah. Pelik kira pula. %6.8%. Okay, setahun. Betul dah ni. Betul dah. Ada dah. Okay, so tinggalnya saya sambung kat bawah lagi. 21672 sama dengan 1.204x. Okay, so awak cari nilai x. 21672 bahagi dengan 1.204. Dapat berapa? Kalau tak ada salah kira, okay, kalau tak ada salah kira, jawapan dia awak mesti dapat C. 18,000. Dapat tak? Kalau yang saya kira tu dapat 18,000 tak? Yang ni. Ya, harapnya dapat lah. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak tajuk ni? Tajuk ni banyak kan? Tapi sebenarnya dia sama je. Dia sama je soalan dia. Dia pusing yang sama je. Saya suka jugalah tajuk ni. Sebab dia tak dia tak pusing-pusing sangat soalan dia. Pusing dia sama je lah. Macam yang, macam nota tadi lah. Simpanan pelaburan, kena ada yang tu, kena tahu yang tu. Kena tahu apa, kena tahu ROI, kena tahu nak kira kos purata, kena tahu nak kira ansuran bulanan, faedah mudah, faedah compound. Sebenarnya sama saja.
tajuk ni dia sama saja. Dia pusing-pusing, cumanya dia agak banyak dalam tajuk ni. Tapi soalan dia pusing yang sama je sebab dia kan duit kan. Dia kan berkaitan duit. So benda yang berlaku dalam kehidupan seharian. Bukan kehidupan awak tapi kehidupan maksudnya orang yang lepas ni lah. Bila dah bekerja, nak buat ansuran, nak buat kad kredit, nak melabur, nak buat simpanan bank, macam tu lah. Lepas ni yang awak sekarang ni memanglah tak fikir lagi kan. Tapi untuk masa depan baguslah sebenarnya belajar tajuk ni. Awak belajar tajuk ni nanti lepas form 4, form 5, masuk tingkatan 6 ke atau masuk UK, awak tak ingat sebenarnya. Awak takkan ingat apa yang awak belajar. Dia macam ingat sepintas selalu je. Ingat-ingat gitu je kan. Tapi at least awak tahu, oh aku pernah belajar lah macam ni. Macam mana nak kira balik? So, bila awak tengok balik nota, tapi tak adalah rajin sangat nak tengok nota kan. Contoh awak tengok Google je lah, awak Google. Awak dah boleh faham sebab awak dah buat sebelum ni. Awak dah belajar sebelum ni. Kalau saya dulu, saya tak belajar tau tajuk ni. Tak belajar. Saya belajar, kiranya belajar ketika nak mengajar ni lah. Bila start mengajar ni, oh ada tajuk ni lah. Bestnya. Macam tu. Jadi, macam tu lah. So, tajuk ni untuk kehidupan seharian jugalah. Baguslah siapa-siapa, semua orang dah tahu kan. Bukannya orang yang ambil matematik saja ke tak. Nak jadi misi ke, kan, nak jadi askar ke, mestilah berkait juga pasal ni. Okey. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Saya minta maaf. Minggu lepas, minggu ni banyak sangat gangguan, minta maaf. Okay, kita ada lagi bahagian B. Nak minta buat dulu lah ya. Buat dulu. Ni. Esok hari ini Jumaat. Esok. Esok ada lagi. Yang apa? Kelantan, Terengganu, Johor. Okay, Kedah cuti lagi sehari Sabtu. Okay, so boleh siapkan by esok. Lepas tu hantar teruslah. Yang negeri lain boleh siapkan, boleh hantar by Ahad. Okay. Ni, ingat. Buat yang ni. Next class. Saya nak tengok terus yang ni tau. Saya tak, maybe kelas next class tu saya tak bincang dah tajuk ni. Sekiranya macam kalau nak tengok homework tu betul salah, so saya betulkan homework awak saja. Kalau tak buat sangat-sangat rugilah. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. So kalau tak ada soalan, itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan waktu yang sama. Okey, 8.30. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Oh, noti cek tak naik lah. Tadi naik. Ni baru nak naik. Boleh. Oh, okey. Telefon bila tu? Salam. Dah start lah. Dah start. Telefon awal. Tak Khamis. Okey, good luck. Ya. Beri permudahkan. Semoga diterangkan hati. Dapat jawab dengan mudah. Amin. Okay, Assalamualaikum.